Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nada Nadira sebagai moderator untuk sesi bual bicara kita pada hari ini. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini adalah kes Goodner Brothers Inc. iaitu kes yang begitu sinonim dalam bidang pengauditan. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini iaitu saudari Aina Mardia, Hajar Umi Afika, Nur Hamiza dan Fatin Nur Aliyah. Selamat datang saya ucapkan kepada barisan panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya memberi penerangan ringkas tentang kes ini terlebih dahulu. Goodner Brothers Inc. diasaskan pada tahun 1979 oleh dua orang saudara lelaki, TJ and Rose Goodner. Syarikat mereka merupakan pembekal tayar borong terbesar di seluruh seratan New York. Falsafah asas Goodner Brothers Inc. adalah menawarkan produk pada harga yang lebih rendah berbanding pesaing supaya dapat meningkatkan jualan. Margin jualan untuk produknya rendah dan Goodner Brothers terpaksa mengurangkan kos operasinya dengan cara mengurangkan pekerja di bahagian sistem perakaunan dan kawalan. Oleh itu, kesannya pekerja yang sama akan melaksanakan beberapa tugas dan sistem kawalan dalam masyarakat menjadi lemah. Terdapat beberapa isu yang timbul berkaitan dengan pengurusan inventory dan transaksi jualan mereka. Pengurusan syarikat hanya bergantung pada kejujuran dan integriti pekerja mereka sahaja sehingga salah seorang daripada pekerjanya iaitu Woody Robinson mengambil kesempatan daripada kelemahan tersebut. Woody Robinson merupakan wakil jualan untuk Goodner Brothers Inc. dan dia dibayar berdasarkan komisen jualan. Walau bagaimanapun, Woody Robinson ini telah terlibat dengan masalah perjudian sehingga tidak mampu untuk membayar hutangnya semula. Memandangkan dia telah biasa dengan prosedur perakaunan syarikat itu, Woody Robinson telah mencuri inventory tayar dengan menggunakan pelbagai tipu hela dan menjualnya semula kepada beberapa pihak termasuk rakannya iaitu Alheim. Kes kecurian ini telah berlarutan sekian lamanya sehingga tiada siapa pun yang menyedarinya. Setelah syarikat melaksanakan prosedur audit pada Oktober 2007, barulah kejadian ini dapat dibongkarkan oleh pasukan audit dalaman mereka. Akhirnya, Woody Robinson telah didapati bersalah setelah beberapa kali cuba untuk menidakkan pertuduhan tersebut. Untuk kita mengetahui dengan lebih terperinci lagi, kes Goodner Brothers Inc. ni, kita bersama dengan 4 orang panel yang begitu bergaya lagi bijaksana di hadapan saya ini. Tanpa membuang masa lagi, saya mohon penjelasan dari saudari panel kita yang pertama, saudari Aina. Pada pendapat anda, apakah objektif menjaga kawalan dalaman utama bagi pejabat jualan Goodner Huntington? Terima kasih saudari moderator Nada Nadira. Saya Aina Mardia. Pada pendapat saya, terdapat beberapa objektif menjaga kawalan dalaman utama bagi pejabat jualan Goodner Huntington. Pertama sekali, pejabat jualan Goodner Huntington perlulah melaksanakan kawalan terhadap maklum balas tepat pada masanya mengenai pencapaian matlamat operasi atau strategik yang berkaitan dengan pencapaian strategi perniagaan. Untuk melaksanakan kawalan ini, taktik perniagaan yang mantap dan telus adalah diperlukan untuk memastikan bahawa strategi perniagaan telah dicapai dan seterusnya mendedahkan sama ada operasi syarikat adalah berkesan dan cekap. Yang kedua, pejabat jualan Goodner Huntington juga perlulah menetapkan garis panduan dan prosedur yang ketat terhadap semua transaksi jualan. Ini termasuklah invoice jualan dan memo kredit yang menunjukkan jumlah inventory yang telah dijual dan atau dikembalikan. Tambahan pula, syarikat perlulah menyediakan pasukan jualan yang menyediakan dokumentasi yang betul dan menetapkan garis panduan bagi memastikan semua pekerja bersikap jujur dan berintegriti tinggi. Dengan berbuat demikian, ia akan mampu menghalang penipuan daripada berlaku kerana semua urus niaga akan didokumentkan dan kemudiannya diambil kira apabila pengurusan melihat urus niaga dan audit dijalankan. Ini juga bukan sahaja mengesahkan semua transaksi tetapi untuk mengenali mana-mana aliran tunai keluar masuk syarikat. Kawalan seterusnya adalah menetapkan pembahagian tugas antara pekerja tertentu yang akan melaksanakan piawaian, memulakan perubahan, meluluskan dan merekodkan transaksi. Bersama dengan mengikuti garis panduan dan prosedur yang ketat, tugas ini harus diserahkan kepada pengurusan tertentu daripada pengurusan syarikat atasan seperti CEO. Sekiranya pengurusan syarikat tidak terlibat dalam aspek pelaporan dan penyatuan setiap proses jualan dan pembelian, pengurusan akan mempunyai sedikit pengaruh secara keseluruhan sekaligus mewujudkan peluang untuk penipuan. Ini adalah menurut Bedard dan Graham 2011.
Dengan mengeluarkan tugas pengurusan, ia melibatkan pengurusan atasan untuk mengiktiraf kelemahan kawalan dan memulakan perubahan dengan potensi untuk meningkatkan kesedaran serta keuntungan. Yang terakhir sekali, syarikat juga perlulah melakukan kawalan untuk menyediakan keselamatan fizikal yang mencukupi untuk inventori bagi meminimumkan kerugian akibat kecurian pelanggan dan pekerja. Gurners Huntington juga perlulah mengehadkan asas terhad kepada inventori fizikal. Dengan menghadkan kaki tangan kepada inventori fizikal, ia membawa kawalan dan nilai seterusnya kepada produk syarikat. Pelaksanaan asas terhad ini juga memaklumkan pengurusan tentang ketibaan dan perlepasan pekerja mereka di kemudahan kerana proses pengesahan akan mengesahkan sebab atau sebab pekerja mengakses inventori. Dengan memantau dan menghadkan inventori, syarikat bolehlah mengurangkan potensi ancaman kecurian dan mengenal pasti kekurangan inventori tepat pada masanya. Demikian tadi penjelasan tentang kepentingan menjaga kawalan dalaman utama kepada sesebuah syarikat. Seterusnya, apakah pula kelemahan utama kawalan dalaman yang dapat dikenal pasti dalam kes ini? Silakan Saudari Hajar. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Saudari Nada Nadira. Saya Hajar Umi Afiqah ingin memberi pandangan terhadap soalan yang dikemukakan, iaitu mengenai kelemahan utama kawalan dalaman syarikat bagi unit operasi di Huntington. Antara kelemahan yang dapat dilihat dalam kes ini adalah syarikat tidak mempunyai kawalan keselamatan yang baik terhadap keselamatan inventori perniagaan di gudang tayar. Ia berlaku apabila inventori yang dimiliki oleh syarikat mudah dibawa masuk dan keluar oleh pekerja. Seperti yang kita lihat dalam kes ini, Woody yang merupakan wakil jualan telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan segala aktiviti tayar di Huntington. Namun demikian, kepercayaan terhadap beliau telah disalahgunakan, yang mana dalam kes ini telah menunjukkan bahawa beliau merupakan seorang yang bersikap tidak jujur kerana Woody yang mempunyai akses secara langsung untuk ke kawasan penyimpanan inventori iaitu gudang tayar, dan beliau juga dibenarkan mengurus aktiviti penjualan kepada pelanggan secara seorang diri. Jadi dengan akses yang diberikan kepada Woody ini telah mendorong beliau mengakses maklumat pelanggan syarikat untuk kepentingan peribadinya, dan beliau telah menjual tayar lama yang berada dalam inventori syarikat untuk memperolehi wang bagi keperluan sendiri tanpa pengetahuan syarikat. Hal ini kerana Woody memerlukan wang untuk melangsaikan segala masalah kewangan ataupun hutang yang sedang dihadapinya. Dengan itu, kelemahan dalam kawalan inventori telah menjadi peluang kepada Woody untuk tidak jujur dan tidak berintegriti dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan padanya. Okey, selain itu, saya dapati bahawa terdapat kelemahan dalam pengasingan tugas bagi setiap pekerja. Berdasarkan kes ini, kita sudah sedia maklum bahawa syarikat ini ingin berjimat cermat dengan mengurangkan kos perbelanjaan operasi pada pengukuran kawalan dalaman. Jadi dengan itu, mereka ambil keputusan untuk tidak mengambil pekerja secukupnya mengikut skop kerja yang sedia ada. Hal ini telah menyebabkan setiap pekerja terpaksa melakukan tugas luar dari skop kerja mereka. Ia juga telah menjadi salah satu punca berlakunya kesilapan fraud. Berbalik kepada kes, Woody sebagai seorang wakil jualan yang mempunyai akses kepada rekod inventori dan boleh menukar atau menyembunyikan perkara yang telah dilakukannya dengan mudah, telah mendorong Woody melakukan penipuan kerana tiada pengasingan tugas yang sepatutnya. Bukan itu sahaja, saya juga dapat mengesan bahawa sistem perakaunan berkomputer di unit Huntington adalah lemah dan tiada sebarang kawalan ke atas rekod perakaunan mereka. Sistem perakaunan berkomputer ini sepatutnya boleh diakses oleh pengurus kewangan sahaja. Namun disebabkan pengurus kewangan mempunyai kekangan masa dan tenaga, jadi terdapat wakil jualan yang dapat mengakses sistem perakaunan syarikat tersebut secara penuh, yang mana ia telah menyebabkan terdapat banyak kesalahan dalam rekod tempahan jualan dan pembelian. Dengan itu, perilaku yang tidak bertanggungjawab ini akhirnya telah menyebabkan syarikat terdedah dengan peluang-peluang penipuan, fraud serta penyelewengan. Kelemahan yang terakhir adalah kegagalan merekod urus niaga dengan betul dan tepat pada masanya. Hal ini terbukti apabila terdapat maklumat yang hanya ditulis pada kertas buangan sahaja dan kemudiannya diserahkan terus kepada pengurus kewangan.
Amalan ini akan mengakibatkan pengurangan ketetapan transaksi yang direkodkan, seterusnya akan menyebabkan sistem kewangan yang dahulunya lemah dan mudah diakses untuk melakukan sebarang bentuk perubahan atau penipuan. Oleh itu, syarikat sewajarnya mengenakan peraturan yang lebih ketat ke atas unit operasi di Huntington supaya aktiviti perniagaan menjadi lebih cekap dan efisien. Itu sahaja pandangan saya berkenaan kelemahan utama yang jelas dapat kita lihat dalam kes Goodner Brothers ini. Terima kasih atas penjelasan yang begitu panjang lebar tentang isu utama kawalan dalaman yang dapat dikenal pasti dalam kes ini. Di sini kita dapat lihat bahawa pertindihan tugas kepada pekerja yang sama, kekurangan sistem perakaunan yang efisien dan kekurangan kepakaran tenaga kerja dalam bidang perakaunan telah membuka peluang untuk pekerja melakukan fraud dengan mudah. Soalan saya kepada panel jemputan kita yang ketiga pula, Saudari Nur Hamizah. Pada pendapat anda, apakah prosedur yang boleh dijalankan bagi membendung masalah kawalan dalaman dalam kes Goodner Brothers Inc. ini yang dinyatakan oleh Saudari Hajar tadi? Terima kasih saudari moderator Nanda Nadira. Saya Nur Hamizah. Setelah mendengar segala kelemahan kawalan dalaman yang telah disampaikan oleh saudari Hajar, saya akan menerangkan pula mengenai beberapa prosedur yang perlu dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Goodner Brothers mempunyai kelemahan dalam kawalan dalaman syarikat yang menyebabkan pekerja syarikat itu iaitu Rudy Robinson mengambil kesempatan. Segala kelemahan perlu diatasi untuk berjaya dalam bisnes. Oleh itu, Goodner Brothers patut mengambil iktibar daripada kegagalan mereka mengundi syarikat dan mengambil langkah yang segera untuk mengatasinya. Perkara pertama yang boleh dilakukan ialah mempunyai bilik inventory yang telah memberi jaminan keselamatan. Untuk berbuat demikian, setiap bilik inventory harus mempunyai pengawal yang bebas daripada syarikat untuk mengawasi selok-belok yang berlaku di dalam bilik inventory secara 24 jam ataupun dengan memasang CCTV supaya dapat mengetahui semua aktiviti yang berlaku dalam bilik inventory. Sebagai contoh, Goodner Brothers boleh melantik seorang pekerja yang mempunyai tanggungjawab untuk menyelenggara inventory di lokasi tersebut. Tugasnya mungkin termasuk penyelenggaraan rekod inventory, menyemak pergerakan inventory masuk dan keluar dari gudang dan menyimpan log pekerja yang telah mengakses inventory. Samping itu, Goodner Brothers sepatutnya menjalankan semakan inventory fizikal secara berkala serta menjejaki transaksi untuk barangan yang diterima baru-baru ini secara berterusan. Prosedur yang kedua ialah mempunyai pengasingan tugas. Pengasingan tugas perlu dilakukan terutamanya apabila melibatkan kewangan. Pembahagian kawalan bertanggungjawab dalam pendekatan pengurusan risiko untuk membantu mengurangkan risiko yang mungkin merugikan syarikat, membahayakan jenama atau syarikat akan dikenakan denda kerana melanggar undang-undang. Organisasi boleh terus beroperasi pada risiko yang dipilih dengan mengasingkan tugas untuk mengurangkan kesilapan dan kerugian. Oleh itu, kaki tangan jalan tidak seharusnya mempunyai akses kepada rekod perakaunan atau mempunyai akses tanpa had kepada inventory. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa Goodner Brothers perlu ketatkan kawalan ke atas akses kepada maklumat pelanggan syarikat. Syarikat boleh menetapkan kata laluan yang berbeza untuk setiap pekerja untuk mengakses maklumat penting syarikat seperti maklum balas pelanggan dan akaun syarikat. Segala kata laluan ini hanya boleh diakses oleh pemilik sendiri. Dengan cara ini, syarikat boleh melihat atau menyedari sebarang perubahan yang berlaku dalam maklumat dan mengetahui pekerja yang membuat perubahan tersebut dengan memasukkan kata laluan kepada sistem maklumat. Dan akhir sekali, pengurus perlu sentiasa berhati-hati dan peka. Pengurus perlu mengetahui setiap aspek perniagaan. Hanya pasukan pengurusan perlu dihubungi dengan aduan mengenai perkhidmatan atau pekerja mereka. Apabila ini berlaku, pasukan pengurusan harus menyiasat dengan teliti dan kemudian bertemu antara satu sama lain untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini supaya ia tidak berulang. Sekiranya pengurus melihat pekerjanya mengalami kesukaran atau tidak bersemangat, pengurus boleh berbincang dengan pekerja untuk mengetahui apa yang sedang berlaku. Mungkin dengan cara ini dapat melegakan dan meredakan masalah dengan bantu setakat mana yang mampu. Itu sahaja daripada saya. Harapnya dengan penerahan yang telah saya sampaikan dapat membantu sedikit sebanyak.
Terima kasih saudari Nur Hamizah di atas cadangan yang diberikan untuk membendung masalah kawalan dalaman dalam kes Goodness Brothers Inc. ini. Menyentuh tentang pihak lain yang berkaitan dalam kes ini juga, bolehkah ahli panel kita yang keempat memberikan pandangan tentang selain Woody Robinson, siapakah pihak kepentingan lain yang perlu bertanggungjawab dalam isu kehilangan inventory Goodness Brothers ini? Silakan Fatin. Terima kasih saudari moderator kita pada hari ini. Baiklah, siapakah pihak yang berkepentingan lain yang perlu bertanggungjawab di dalam isu kehilangan inventory Goodness Brothers ini? Yang pertama, Goodness Brothers ini yang bertanggungjawab sebahagiannya untuk kehilangan inventory akibat pelaksanaan prosedur untuk keselamatan produk mereka, mewakilkan tanggungjawab dan menganggap semua orang dalam syarikat mereka yang diupah adalah jujur, amanah dan boleh dipercayai. Kes ini dielakkan sekiranya syarikat menyedari betapa pentingnya untuk mempunyai sistem yang akan menghadkan ketersediaan produk mereka dan inventory keseluruhan. Keselamatan dan akses terhad melalui kad keselamatan akan mengurangkan kemungkinan syarikat kehilangan inventory kerana lebih mudah untuk mengesan pekerja yang masuk dan keluar dari kemudahan tersebut. Seterusnya, mengagihkan tugas kepada pengurusan simpan kira dan wakil jualan. Pengurusan perlu banyak terlibat dalam hampir setiap aspek urus niaga wakil jualan untuk memastikan pekerja boleh dipercayai. Pengurusan dalam kes ini mempunyai tugas untuk meluluskan urus niaga tetapi tidak ada sistem pengesahan atau semakan untuk memastikan wakil jualan adalah pekerja jujur dan boleh dipercayai yang diambil bekerja. Selain itu, pengurusan tidak perlu melengkapkan semakan inventory fizikal rawak. Kecurian itu akan dapat dikesan dengan cepat sekiranya Goodness Brothers memasang sistem yang akan mendedahkan sebarang jenis rasuah dalam syarikat mereka. Seterusnya, pihak lain yang bertanggungjawab sebahagian ialah Al-Han, kawan lama Woody Robinson. Selepas membuat kesimpulan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan jualan Robinson yang sepatutnya diterima, Han harus mendesak perkara itu dengan rakannya daripada berdiam diri. Dia sepatutnya memberitahu syarikat atau pihak berkuasa tentang apa yang difikirkan selama ini yang sedang berlaku dan mengemukakan bukti. Terdapat peribahasa iaitu barang siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan berjaya, tetapi orang yang mengaku dan meninggalkan memperoleh belas kasihan. Kemudian di dalam kes itu juga, Robinson mengaitkan Han dalam kecurian sejak sekian lama daripada inventory itu telah dijual kepada perniagaan dan ini boleh dielakkan sekiranya Han mendedahkan syakwa sangka kepada seseorang dalam syarikat itu. Oleh kerana tindakan Han yang berdiam diri, ia membuatnya kelihatan seolah-olah dia juga terlibat dalam kecurian dan bukan sahaja Han mendapati dirinya di dalam undang-undang masalah tetapi perniagaannya menderita akibat perbuatan yang dilakukan. Apabila kita tidak bersuara menentang ketidakadilan dan apa yang kita tahu salah, kita kehilangan berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Ia juga menunjukkan kepada dunia bahawa kita tidak boleh dipercayai dalam isu-isu kecil dan besar. Sekiranya Goodness Brothers dan Al-Han melaksanakan sistem atau bercakap dengan pihak syarikat, akan mengetahui itu lebih awal dan akan menangkap sebanyak yang berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat menjawab persoalan kita pada hari ini. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang kes syarikat Goodness Brothers Inc. ini. Saya dapat rumuskan sesebuah syarikat seharusnya tidak mengabaikan isu kawalan dalaman jika ingin berusaha mengurangkan kos operasi. Pengurus syarikat seharusnya bijak merancang strategi perniagaan walaupun dalam usaha ingin meminimumkan kos. Contohnya menggantikan kekurangan pekerja dengan pelaburan kepada sistem perekonomian yang lebih canggih untuk mengawal tindakan pekerja. Walaupun pada permulaannya akan melibatkan kos yang besar tetapi akan memberikan keuntungan semula kepada syarikat dalam jangka masa yang panjang. Woody Robinson juga saya anggap layak menerima denda dan hukuman yang setimpal seperti disebutkan supaya dapat menjadi pengajaran kepada pekerja yang lain. Pengurusan syarikat juga perlu sedar dengan mengabaikan kawalan dalaman akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Kita juga seharusnya mempunyai pendirian yang
teguh dan tidak menyokong kegiatan salah laku dengan memeriksa sebarang kecurigaan yang timbul. Contohnya, kawan Woody Robinson iaitu Al-Han juga dikira berkomplot dengannya kerana membeli tayar yang dicuri olehnya. Akibatnya, Al-Han juga diarahkan Mahkamah Daerah Persekutuan untuk membayar RM64,000 kepada penanggung insurans Goodness. Kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita dah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan panel jemputan dan hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar bual bicara kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada keterlanjuran bicara sepanjang saya mengendalikan majlis. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengundur diri bagi mengakhiri bicara ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.